it's not 9:30 yet. Ni kita buat bahasa Melayu kan. So ya, campur-campur. Assalamualaikum semua. Hai. Kalau ada soalan boleh type dekat comment section insyaAllah. So lagi 2 minit. Kita nak start je ke? Up to you. Okay. Kita dah start ada orang, alhamdulillah. So insyaAllah malam ni kita dengan Azam, he's also activist from BDS and also activist from BDS Malaysia. So kita nampak all those questions yang orang tanya kat kita punya soalan apa bila kita post poster-poster tu kan pasal boycott semua tu. So sometimes kita dah jawab tapi orang lain tak dapat jawapan tu because dia tanya dekat post yang lain. So malam ni insyaAllah we will try to address all those questions. Tapi before that kita nak suruh you cakap dulu Azam, like apa kelebihan boycott ni? Go ahead. Okay. Baik. Nampak kosong banyak, like you need to adjust your Okay. I try to adjust. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So first kali kita nak cerita boycott. BDS Malaysia ialah affiliated dengan BDS original daripada Palestin. Itu yang penting kita nak faham, maknanya BDS ni di Palestin disokong oleh pelbagai lapisan masyarakat. Saya kena sebut sebab dalam social media terutamanya daripada belah sana tu ada satu yang kata BDS ni ada geng-geng dari universiti je, di Menara Gading dia short sendiri. Jadi disinformation ataupun fake news ni banyak sangat. Sebelum saya lupa nak kena sebut, penonton semua boleh pergi satu website yang menarik orang Palestin buat, Decolonize Palestine. Banyak manfaat kita boleh belajar daripada situ. Decolonize Palestine ya. Memang banyak nak kena baca lah. Jadi saya teruskan. Jadi boycott ni, cara boycott kita follow dengan tindakan terhadap Afrika Selatan yang dulunya persamaan sama macam Israel sekarang, which is apa yang kita panggil kerajaan jenis apartheid. Apartheid, maksud apartheid ni kerajaan yang memisahkan. Pisah apa? Pisah antara rakyat perkauman lah, senang cerita ya. Kalau di South Africa antara kulit hitam dengan kulit putih. Jadi kalau di Israel pula orang Israel dengan orang Islam ke? Tak. Dia orang Israel dengan lain-lain. Sebab di Palestin tu ada orang Islam, ada juga orang Kristian. Mereka pun sama juga tak dapat hak kesamarataan. Dia kira ethno-nationalist punya negara. Dia untuk negara, untuk bangsa dia saja. Jadi saya teruskan lagi, boycott ni yang kita nak remind pendengar, peaceful movement. Maksudnya kita buat ni seruan kita dengan cara aman. Kita tak nak cara yang bersenjata, tak adalah, dengan cara aman. Dan this is kita menyeru supaya kepada semua pengguna bila kita berbelanja membuat informed choices sebelum kita nak beli barang A, B, C apa semua tu. Jadi kita kongsikan aktiviti apa yang berlaku di Palestin lah. Apa yang kita buat ni ialah juga satu democratic exercise dari kita sebagai individual. Maknanya kita buat our dollar vote. Dollar vote maksudnya berdasarkan duit kita ni, saya pilih siapa saya nak belanjakan, company A, company B, company C. Terpulang pada saya lah ya. Mungkin ada pendengar pernah dengar Sustainable Development Goal ataupun ESG, latest term Environment, Social and Governance tu ya. Bahagian governance tu
Bursa Malaysia ada sebut, Bank Negara Malaysia pun ada sebut, yang mana semua syarikat perlu beroperasi dengan beretika. Tidaklah operasi syarikat tu menyebabkan violation of human right, mengancam hak asasi manusia, hak asasi manusia dari segi alam sekitar, dari segi sumber air, dari segi fossil fuel. Jadi ini semua menjadi isu juga di Palestin pun, ESG ni, ESG compliant, dia namanya ESG compliant. Akhirnya kita kena sebut bila boykot ni, selalu orang keluar macam-macam senarai boykot, ya. Jadi kita boykot ni, kita tak boykot semua orang. Boykot ni kita akan pilih senarai pendek dan yang kita panggil senarai yang paling keutamaan. Yang paling bahaya dan paling mengancam rakyat Palestin lah. Rakyat Palestin. Jadi mungkin kita ambil satu contoh seperti sistem IT yang digunakan di Palestin tu, dia gunakan untuk menguatkuasakan sistem apartheid. Sistem apartheid tu di West Bank, di tebing barat. Tebing barat ialah dijajah. Dijajah maksudnya rakyat Palestin tidak bebas bergerak di negara sendiri. Nak pergi sekolah ada checkpoint, nak kerja ada checkpoint, nak pergi hospital ada checkpoint. Menariknya pasal nak pergi hospital ada checkpoint ni, saya cadang pendengar cuba Google keyword checkpoint babies, dia panggil. Checkpoint babies maksudnya rakyat Palestin nak pergi ke hospital tapi dihalang oleh checkpoint. Dia rasa dia tak nak buka checkpoint tu, beranak je lah kat situ. Jadi memang banyak kes checkpoint babies ni. Jadi company yang ini yang kita sebut dengan keutamaan ni, yang menyokong sistem ni ialah company seperti Hewlett Packard. Hewlett Packard ni dia buat sistem, kalau macam Malaysia ni sistem kad pengenalan lah. Kita kad pengenalan kat Malaysia ni, nak pergi sekolah, nak pergi universiti, nak pergi bank, nak daftar itu, daftar ini. Tapi di sana, kad pengenalan tu menentukan kamu lepas atau tak lepas checkpoint. Jadi kita tadi dah sebut negara ni negara yang ethno-nationalist, dia untuk negara dia sahaja. Jadi orang dia bebas berkeliaran ke mana-mana, tapi orang Palestin tidak, dihalang. Jadi itulah kita sebut boykot, kita sarankan boykot pada HP yang menyokong dengan sistemnya menguatkuasakan kerajaan jenis apartheid. Apartheid inilah. Nanti ada orang cakap pula, perlu saya buang ke laptop HP saya tu? So cuba macam ada je cadangan, ya. Ada ni jenis stiker buat this is my last HP. Jadi bolehlah tunjuk apa nama, kita punya rasa insaf kan. Dan kita cuba promote juga boycott HP tu sambil-sambil pakai. Lepas ni tobatlah, tak payah buat. Itu kita punya cadangan. Cadangan. Sebenarnya ada baru-baru ni salah seorang aktivis kita, Krishna, sebab sebelum dia join BDS, dia memang dah beli barang Puma. So apa yang dia buat, dia ambil marker, dia padam brand Puma tu. And ada orang cakap, lah dah beli dah, buat apa nak padam, dah contribute pun duit. Yes, you dah contribute duit, tapi sebelum you tahu, sekarang you dah tahu, you jangan buang sebab barang tu masih boleh pakai, kita tak nak membazir. Tapi bila you padam logo tu, you dah tolong stop daripada promoting that brand. So benda tu pun kita kena ada pengetahuan. Kita kena tahu yang kita sebenarnya dah tolong promote brand tu. Kalau kita masih pakai, kita padam brand tu. Ataupun macam kalau untuk barang HP, kita boleh letak stiker lah. No more HP, not my last HP or something kan. Tapi kalau Puma macam mana nak letak brand stiker tu. So
you boleh juga padamkan logo tu. So orang akan tanya macam, kenapa macam terpadam you punya logo Puma ni? And then you can advocate them kan, a very good opportunity. Okay, sebenarnya kita pergi lagi soalan yang orang tanya, kita dah listkan soalan tu, kita dah kutip. Kenapa kita tak boycott semua syarikat Israel dengan Amerika ni? Okay, tadi kita sambung tadi, kita sebut boykot ni terpilih, boykot ni terpilih dan ikut keutamaan. Di samping itu kita juga akan dengan nasihat daripada Komiti Kebangsaan BDS, syarikat mana yang mengancam lah. Dari segi satu soalan FAQ lah, selalu orang tanya, kita nak boykot syarikat Yahudi yang mana atau Zionis yang mana. So mungkin ada orang berpendapat macam tu, tapi kita nak cuba sampaikan malam ni satu pandangan mungkin dari segi aktiviti, business activity. Tadi kita kongsikan business activity jenis HP tu. Sebenarnya HP tu siapa dia punya tuan punya pemegang saham, sama ada dia orang Malaysia ke, Ukraine ke, Israel ke, Amerika ke, itu bukanlah keutamaan kita. Jadi kita bukan nak, walaupun dia tu orang Yahudi sekalipun, itulah bukannya jadi sebab kita nak sarankan boykot tu. Tak, kita nak jadikan sebab tu apa yang dia buat dengan business activity tu. Yang ini yang saya kaitkan tadi tu dengan ESG. Maksudnya governance, sistem governance dari segi syarikat company tu, apa ke benda aktiviti yang dia buat tu. Bagaimana benda tu aktiviti perjalanan syarikat memberi kesan kepada masyarakat, society, supplier, customer dan sebagainya. Jadi tentunya kalaulah company tu company orang Islam, lepas tu dia mengancam pun samalah, kita tak pilih apa nama agama ataupun kaum apa sebab apa yang BDS promote ni ialah untuk membantu rakyat Palestin, saudara mara se-Islam kita di sana. Jadi contoh, ya mungkin satu contoh sebelum saya pass balik kepada Puan Farina, that is dulu ada satu syarikat yang menjadi target boykot, nama dia G4S. G4S pun ada juga beroperasi kat Malaysia, tapi kita tak nak, kita tutup lah cerita G4S ni sebab G4S ni dah exit, dah keluar daripada bisnes di Israel, di mana dulu mereka ni buat prison, prison di Israel untuk tahanan orang Palestin tanpa tanpa charge. Jadi sebab tu juga G4S tu jadi target. Sekarang dah tak ada dah. Okey. Okey Farina. Okay, G4S antara salah satu syarikat yang kita dah berjaya pengaruhi untuk tak terlibat lagi dengan apartheid Israel. Lagi satu, Nike pun sama. Dulu Nike adalah penaja pasukan bola sepak Israel. Lepas tu dengan pressure kita, mereka dah tak taja. Sekarang yang taja adalah Puma sebab kita nak boycott Puma. Kita nak pressure Puma supaya stop sponsoring pasukan bola sepak Israel. That's it. Kita bukan nak diorang bungkus ke apa ke. Kita just nak diorang stop menaja pasukan bola sepak yang dah curi tanah orang untuk buat latihan bola sepak dan tempat bermain bola, dan juga yang dah bunuh dan tembak pemain-pemain bola sepak kat Palestin sampai orang satu kaki saja ataupun memang tak ada kaki langsung. So benda ni memang tak adil, sebab itulah kita nak ajak untuk boycott. So boycott ni antara salah satu cara yang kita orang awam boleh buat lah kan. Dan kalau BDS ni, it stands for Boycott, Divestment and Sanction. Kalau sanction tu yang paling besar,
Dan kita sebagai Malaysia negara memang kita dah buat peringkat sanction tu. Alhamdulillah, that is great already. Jadi kita tak adalah aktiviti macam nak pergi piket kat depan embassy Israel untuk halau dia daripada Malaysia. Kita tak payah buat tu. Tapi kita masih perlu lagi cuba pengaruhi negara-negara yang suka sayang sangat dengan Israel ni kan. Okay, kita go back to BDS balik, Cik Azam. So boycott ni satu benda yang kita orang awam boleh buat lah. Sebab itu peringkat kita macam you cakap tadi, kita exercise kita punya democratic rights untuk memilih untuk nak beli apa tak beli apa. Bunyi dia macam mudah lah, macam just tak payah beli, just you don't spend your money on certain brands kan. Tapi like apa lagi yang sebenarnya BDS nak? Apa BDS mahu? So go ahead. Baik, ya ini untuk peluang dari segi live ni kita nak kongsikan sikit. BDS ramai orang dah dengar boycott, divestment, sanction. Tapi itu sebenarnya yang kita panggil taktik, cara yang objektifnya. Kita malam ni nak cerita sikit objektif BDS tu apa. Sebelum cerita objektif tu, saya nak kita kata nak betulkan niat. Apa yang kita buat ni untuk bantu rakyat Palestin dan kita cuba berkongsi sama-sama caranya. First sekali, saya nak sebut dari segi orang kata perang naratif. Perang naratif. Perang naratif ni maksudnya bagaimana kita lihat bias di social media ya. Saya rasa 2 hari lepas paling saya tak tahu nak cakap terkejut boleh tengok dekat social media BDS, kita dah share bekas Perdana Menteri BDS tu, dia macam pada saya macam dah give up nama Yair Lapid tu. Bekas Perdana Menteri BDS? Bekas PM Israel. Thank you. Bekas PM Israel tu. Dia kata, dia address kepada orang media. Dia kata, kalau kamu laporkan yang yang dua-dua belah pihak, belah Humus dan belah Israel, bermakna kamu sokong belah Humus tu, dia kata. If you trying to be fair, then you are menyokong belah Humus tu. Kita tak boleh sebut yang betul-betul tu, nanti ada orang block. Jadi dia dah tak ada berselindung-selindung dah. Memang seolah-olah saya rasa perang naratif ni memang dah kalah lah negara dia. Sebab protes kita tengok di major city, semua tempat dah ada protes tu. Okey, saya nak balik kepada soalan tadi tu. Jadi sebab apa jadi penting naratif tu, kita nak kena faham balik orang Palestin ni, yang BDS kita buat ni untuk membantu Palestin. Apa BDS mahu, ada persamaan lah apa Palestinian mahu. Sudirman kata 31 bulan 8 57, hari mulia negaraku merdeka. Itu first sekali, itulah first sekali. Apa Palestinian mahu? Palestin ialah negara yang terjajah. Negara terjajah. Tak kira Gaza ke, West Bank ke, dua-duanya terjajah. Gaza dikenali sebagai open air prison. Dia dah upgrade dah term tu. Dia dah lagi teruk lagi. Concentration camp. Lagi teruk daripada prison. Ada lagi satu. Extermination camp. Ada lagi satu extermination camp. Ada orang tanya ataupun sebelah sana sebut, Gaza tu kan sebelahnya Mesir. Kenapa diorang tak lari je ke Mesir? Ada satu isu yang kita panggil normalisasi, di mana Egypt ni dia dah tanda tangan dengan Israel untuk berdamai sebelum ni. Jadi walaupun dia tu negara sebelah, walaupun dia tu negara Islam, janganlah kita
automatik fikir Egypt tu bersimpati ataupun membantu 100%. Alhamdulillah rakyat kita majoriti Muslim Malaysia memanglah menyokong perjuangan Palestin ni. Tapi mesti rakyat lain, pemerintah lain. Ya. Jadi sebab itulah walaupun Gaza tu macam tengok dalam peta, macam neighbor sebelah kan. Apa susahnya kan, lari je sebelah sebelah. Tak boleh. Well, senang je. Cubalah Google sekarang Gaza Egypt border. Cuba tengok macam mana dia ada wall dia juga. Jadi mereka ni terkepung. Kalau dah terkepung kat situ, laut pula je mana laut. Dia kan sebelah laut Mediterranean. Laut pun sama juga. Orang Palestin nak pergi tangkap ikan, tak bebas nak tangkap ikan. Jadi yang maksimum sampai dia buat tak boleh tangkap ikan lebih dari 2 batu nautika. Padahal dia kan duduk kat tepi laut. So macam mana? Kenapa tak bebas? Jadi masa ni kita nak tambah sikit lagi. Ada seorang rakyat Malaysia kita dulu pernah pergi kat sana dalam trip, dia panggil Women Boat to Gaza. Siapa nama dia? Saya lupa lah. Dr. Fauzia Hassan. Dr. Fauzia. Yes, Dr. Fauzia. Jadi Dr. Fauzia tu dia pergi dalam trip Women Boat to Gaza tu. Masa tu sebab apa? Mereka ni terkepung, kita dah cerita tadi, open air prison, hanya semata-mata nak bawa bekalan ubat-ubatan dan makanan. Jadi dan nak masuk dekat melalui Egypt ada banyak karenah dan birokrasi. Jadi itulah sebabnya nak pergi melalui jalan laut. Melalui jalan laut. Kalau Sami dengar tu, bolehlah Google juga Dr. Fauzia Women Boat to Gaza tu kan. Jadi bila mereka sampai dan mereka dah bagi update awal-awal, semuanya wanita yang datang. Semuanya datang tanpa apa-apa senjata. Hanya bawa ubat-ubatan dan medical supplies. Tak boleh. Tak boleh maksudnya bot itu dipintas, dirampas. Jadi saya ingat dalam interview Dr. Fauziah pun dia sempat merasa masuk jail. Ya, kena penjara. So sebenarnya bot tu masa ditahan tu, disekat, masih lagi di perairan antarabangsa. Maksudnya bukan kawasan Israel pun. Tapi diorang memang macam tu, like suka hati diorang kan. So diorang sebenarnya dah kidnap lah orang-orang ni. Semuanya wanita. Ramai yang dah like macam 60 tahun ke atas semua pun. Even Dr. Fauzia pun masa tu bukan muda. So dah di kidnap dan dipenjarakan, dan ada yang diracun masa di penjara tu. Yap. Ya. Jadi itulah antara situasi yang kita sebagai advokasi BDS selalu soalan yang kita dapatkan. Ramai lagi masih belum faham situasi bahawa Palestin tu negara terjajah. Jadi kita nak simpulkan Mat Kilau. Mat Kilau punya naratif. Mat Kilau punya naratif. Maksudnya pejuang kebebasan, freedom fighter. Naratif yang perlu kita ingat dari segi perspektif Palestin ialah 31 bulan 8 57 lagu Sudirman itulah, ya, nak merdeka tujuannya. Sebab kalau kita dengar naratif yang sebelah sana, dia akan letak macam-macam perkara, memang pening kepala, dia nak brainwash kita lah. Dia kata pengganas lah itu ini apa semua tu. Itu naratif sebelah dia. Nak tengok lagi naratif tu, saya ingatkan balik. Cuba tengok dekat our social media, kita dah post tanpa censorship. Ini kenyataan daripada PM, bekas PM dia. Dia memang dah surrender dah. Dia minta tolonglah media. Tolong, we want to work with you in any way you can. Dia kata apa, we don't want to teach you how to do your job.
Tapi tolonglah, dia memang dalam social media mereka masih nak menegakkan benang yang basah. Itu yang berlaku. Saya actually matlamat BDS baru cover satu. Farina, ada dua lagi ya. Go ahead. Okay. So yang kedua ialah apa yang kita kata hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni tadi kita sebut cerita Palestinian di Gaza dan juga di West Bank. Rakyat Palestin ada juga yang menjadi rakyat dalam kawasan yang dikenali sebagai Israel sekarang ni. Mereka juga jadi rakyat ni turun-temurun ya, sejak sebelum Nakba tahun 48 lagi ya. Cucu cicit daripada zaman tu lah sehingga sekarang. Jadi mereka ini yang dikenali Arab Israeli, keturunan Arab, rakyat Israel, sebab dia dah duduk memang dalam tu turun-temurun. Mereka ini dinafikan haknya lah. Ini yang kita sambung cerita apartheid tadi tu ya. Kita kena sebut perkara ni sebab naratif dari CNN, BBC sering sebut. Dia kata apa, kita kena sokong Israel hanyalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah. Dia dok ulang keroncong yang sama tu. Memang bosan. Kita memang bosan lah, tapi dia dok ulang benda tu. Tapi ikut Goebbels kan, Goebbels yang pengarah propaganda Hitler tu kata, apa yang kita ulang tu lama-lama tak seorang dua ada juga yang melekat dalam kepala kan. Jadi percaya. Jadi ini yang sangat-sangat penting kita nak ingatkan pendengar. Mereka panggil hasbara. Hasbara ni lah propaganda mereka. Saya fikir sarjana Islam panggil Ghazwul Fiqh. Ghazwul Fiqh ialah penjajahan minda. Jadi konteks kita Malaysia tahun 1957, alhamdulillah kita merdeka dari segi fizikal. That is good. Dari satu sudut. Namun fizikal merdeka. But how about minda? Sekarang ni kita semua consumer untuk social media ni. Diri kita orang dewasa, termasuk juga anak-anak, mereka ni consumer social media ni macam-macam yang mereka dapat berita, sharing dan sebagainya. Tapi mesejnya bagaimana? Apakah mesejnya tu? Jadi secara halus, Ghazwul Fiqh dia meresap dalam fikiran kita. Jadi apa mesej kita yang penting hari ni kita nak share ni ialah kalau sebelum ni kita kena COVID, ada vaksin apa benda tu, semua tu dari segi fizikal. Minda kita pun penting sangat untuk kita vaksin supaya tidak terjajah dan termakan apa yang mereka sebut. Tentunya kita pun konteks Malaysia ni berbilang kaum dan juga ada kaum-kaum lain yang lebih mungkin advance dan consume media berbahasa Inggeris. Jadi mereka pun terdedah. Jadi kita nak ingatkan rakyat Malaysia, kita perlu berkongsilah, berceritalah dengan naratif ataupun kenyataan sebenar realiti yang berlaku di Palestin. Kita jangan terus marahlah kalau dia orang sokong belah sana tu kan. Mungkin dia tak pernah dengar lagi. Saya rasa nak cerita sikit. Saya dia kongsi dengan Puan Farina ni. Ada banyak Twitter atau ada dalam TikTokers kan. Bila berlaku je serangan kepada orang Muslim ni, trend lepas-lepas, Amazon akan melaporkan jualan Quran menaik. Sales of Quran akan menaik.
Jadi itu dulu. Yang terbaru ni saya nampak dalam TikTokers, so far saya nampak dua wanita daripada Amerika. Dia dah start baca Quran. Dia bukan Islam pun. Yang syoknya bukan dia baca seorang-seorang. Dia pergi baca dalam book club. Dia share sama kawan-kawan dia dalam book club. Dia kata dia kata dia mengaku selama ni minda dia terjajah dan termakan semua propaganda. Jadi dia punyalah terkejut sebab mereka ni baca, dia tak baca Arab dia baca translation lah. Baca makna terus. Dia terkejut dalam tu ada message justice, message kesamarataan, message feminism, message hak wanita sebelum kahwin, selepas kahwin, hak untuk dia sebut satu tu penceraian halal, dia kata divorce is halal sebab dia bandingkan dengan agama dia lah kan. Agama dia kata tak boleh cerai-cerai ni. Dia kata tak ada masalah pun. Dia terkejut. Dia sangat terkejut. Jadi ini yang kita kata perlu baca lebih meluas dan awasi tentang naratif ni lah. Ya, Farina. I think it goes the same dengan kita jugalah, especially kat Malaysia ni majority Muslim. Kalau kita masih lagi termakan dengan propaganda Zionis yang ini adalah Muslim against Jew saja, maksudnya kita pun dah kalah lah dari segi tu kan. Sebab sebenarnya memang macam Zionis ni, mereka bukanlah Yahudi yang kuat agama pun. Kalau ikut the 10 commandments of agama Yahudi, mereka tak boleh ada satu negara berdaulat. So clearly against agama diorang kan. Tapi of course ada orang guna naratif tu untuk menentang semua orang supaya orang rasa macam tengok orang Islam ni dengan orang ni digaduh, dengan orang ni digaduh, dengan orang ni digaduh. And of course dekat Palestine tu majority adalah Muslim juga. Tapi Kristian pun ditindas. Macam kalau kat Gaza sendiri semua orang macam ada gereja kat Gaza. So it's like benda yang berjaya dia bendung oleh dia orang. Selama ni lah nak bagi nampak macam Yahudi against Muslim saja kan. So lagi satu matlamat BDS you tak sebut. Cepat sikit. Kita ada nak jawab soalan ni. Okay. So okay lah. Yang ketiga kalau Wikipedia pun ada, YouTube pun ada nak cari matlamat BDS. Page kita pun ada, yes. Matlamat yang terakhir ialah mengikut resolusi PBB 194. Ini berkait dengan curi tanah, land grabbing. Jadi PBB kata mana-mana rakyat Palestin ada hak untuk pulang balik kepada tanah mereka yang dirampas. Jadi ini mesej penting. Kita tak cerita tahun 1948 ya, tak kira tahun 67, hari-hari. Kisah rampasan ni hari-hari sentiasa berlaku, dia tak berhenti. Berterus-terusan. Ini yang kita perlu address. Ada orang fikir benda ni masa negara dia bermula ke, tak. Masafir, Yatta, banyak tempat. Ini matlamat ketiga. Nak sambung sikit Farina pasal Zionis dengan Jew tu, yang kita nak sebut satu ialah ada pungutan suara Gallup poll di Israel sana. Mereka dapati majoriti di sana mereka ni bukan ada agama pun. Jadi kalau kita rujuk balik Zionis ialah fahaman politik. Jadi kita pun biasa kat Malaysia terminologi penunggang agama, kat sana pun samalah. Dia punya perumpamaan tu, Zionis tu tunggang agama Yahudi tu. Cuba fikir sejenak, dia ni tak ada agama tapi dia mempergunakan agama Yahudi, dia quote tak mana-mana, dan ayat-ayat ada naratif dia yang naratif palsu lah. Kononnya God Promised Land tu tak adalah pula Tuhan ni jadi kita panggil real estate agent tanah kan. So memang itulah kita cakap tadi, penunggang agama. Okay, Farina. So macam you cakap land grabbing kan. Sekarang ni dekat Gaza tu memang teruklah diorang kena
basically genocide. Tapi also kat West Bank, kalau yang tak faham macam mana tu boleh pergi cari map Palestine tu. Gaza kat sini, West Bank kat sini. Diorang memang tak boleh pergi, tidak dibenarkan untuk pergi walaupun ada highway. Highway tu untuk orang Yahudi, Israel saja yang boleh lalu. So dekat West Bank tu, this month saja dah 100 orang yang dibunuh. Bukan oleh tentera Israel saja, tapi juga oleh illegal settlers. Maksudnya yang pendatang haram ni baru datang daripada Amerika, UK ni tiba-tiba datang nak bunuh orang yang memang dah duduk kat situ. Dah lah halau orang kan, lepas tu bunuh juga. Dan masa bunuh tu mereka pun diprotect oleh tentera Israel. So benda-benda tu kita kena selalu ambil tahu supaya kita boleh faham situasi diorang. Diorang ni sedang mendapatkan hak diorang balik yang dah dirampas. Okay, kita dah ready untuk dijawab soalan. Belum? Nak sambung sikit. Kita selalu dapat mesej pasal kononnya semuanya yang berlaku hari ni semuanya salah humus tu. Humus. Saya nak ingatkan, humus tu ditubuhkan tahun 87. Tahun 87. Tapi sebelum tahun 87 tu rakyat Palestin ada masalah tak? Memang ada masalah juga. Ya. Berterus-terusan mereka ditindas. Now, mereka ni pula humus ni dekat Gaza aja. Tebing barat tak ada. Jadi tebing barat tu yang tak ada humus tu, yang belah Fatah tu masih juga kena. Jadi naratif tu saya dapati di international media ada, dan di social media kita pun ada juga yang cuba sebut perkara tu. Jadi kita tak tahulah dia faham ke tak faham. Jadi hari ni kita nak ingatkan balik itulah situasi dia. Okey. Ya. Okey, kita nak jawab soalan ni. Ni yang dekat komen-komen kat poster-poster kita tu. So soalan pertama, salam. Can I ask Airbnb is Israel product or not? Bukan produk lah, service. So Airbnb. Jadi kita banyak dapat soalan tentang jenis brand dan syarikat yang perlu diboykot. Macam kita sebut tadi, syarikat yang diboykot tentunya kita ikut keutamaan, maqasid yang mana yang kita nak dulukan, yang kita nak dulukan. Senarai boykot ni kita buat berdasarkan nasihat daripada apa yang berlaku di sana. Jadi kita dapati Airbnb masih beroperasi di tebing barat. Jadi kita nak ingatkan, nama tebing barat bukan ke itu tempat negeri orang Palestin kan? Apa masalahnya? Ni kita nak cerita di tebing barat tu, nama aja tebing barat. Tapi dia kawasan tu dia panggil ada 3 kawasan ABC. ABC. Jadi walaupun tebing barat ada satu kawasan tu khas untuk orang Israel. Yang ini yang dipanggil penempatan. Baik punya nama penempatan. Tuan-tuan dan perempuan, nama penempatan ni nama naratif dia. Naratif yang nak bagi mesej yang dia tu baiklah, peneroka. Dia ni baik macam peneroka Felda ke? Kita kat sini peneroka Felda kan? Apa salahnya nak teroka-teroka ni kan? Tapi itu bukanlah istilah yang tepat ya. Jadi saya pun tak pasti kat dalam bahasa Melayu. Jadi kita ada term dia, kita panggil settler colonialist. Settler colonialist ni ialah pendatang asing. Dia datang negara tu dan dia nak buat tanah tu tempat dia sendiri. Jadi ada banyak pakar-pakar akademik bincang perkara ni, seperti di Amerika macam mana orang Eropah datang ke Amerika, settler kolonialis ni, dan mereka bunuh banyaklah rakyat tempatan asal seperti Red Indian di Amerika. Di Australia pun sama. Di Australia pun sama. So dia bukan sekadar datang takluk macam di Malaysia. Nasib baik kita tak jadi macam tu kan. Tapi dia di Israel itu kita panggil dia settler kolonialis. Dia jajah takluk, dan tak cukup tu saja. Dia terus buat
Judaization. Judaization mengyahudikan negara tersebut. Maknanya dia nak buang segala tanda-tanda, nama jalan nak tukar, building nak tukar, segalanya dia nak hapus semuanya, biar yang dia punya sahaja, naratif dia sahaja. Sampai macam tu. Yang mereka katalah from river to the sea, Jordan Valley, from Jordan River. Jordan River, Jordan Valley. River to Mediterranean Sea, Palestine will be free. Ya. Dia nak ambil tanah dia sebut tu. Okay. Okay, soalan kedua. We need to pressure the government of Malaysia to fully ban at least direct imports from Israel as well. We import around USD 100 million net worth of goods from Israel. Ironic since we don't recognize it as a country. Dia bagi cadangan lah, I think. You want to comment on that or should I go to the third one? So, kita pun tak tahu daripada mana data ni kan. Saya pun tak nak jawab benda yang kita tak tahu. Tapi saya kena ingatkan pendengar satu isu yang kita panggil normalization. Normalization ni apabila negara mula normalisasi, iaitu start membuat hubungan dengan negara penjajah ni, maknanya mengiktiraf mereka. Jadi kita tentunya tak nak perkara ni berlaku di mana-mana, dan kita lihat yang sebelum ni dengan Presiden Donald Trump dan lain-lain tu, mereka buat Deal of Century, Abraham Accord, di mana beberapa negara di Arab termasuklah Morocco, UAE, mereka ni sign agreement nak mulakan hubungan dengan Israel. Dan kita juga dapat berita Saudi pun nak buat juga, tapi disebabkan apa yang berlaku 7 Oktober dia dah stop lah kejap kan. Kita berharap kita tak nak normalisasi. Kita tak nak normalisasi maksudnya mereka ni patutnya di pulau mereka ni kita tak boleh recognize. Kenapa nak recognize negara yang tidak di-recognize oleh United Nations, yang tidak pernah dengar ikut mana-mana PBB punya resolusi, kan? Mereka tak pernah ikut. Dia memang something betul. Ikut suka dia. Okay, Farina? Diorang sebab backup besar daripada US kan, asyik-asyik veto. So yang ketiga, Starbucks, McDonald's, Puma, Cheap One. Boleh tak bagi tahu jenama kayangan macam Dior tu, if ada lah, even netizen tak pakai. Boleh je share awareness. Itu kalau seorang boycott, impak dia baru satu bom, bukan peluru dah. So dia nak tanya lagi apa lagi barang lain selain yang macam kita duk promote dekat kita punya page. So Puma, kita memang dah macam tadi lah, kita ada reason kita. Dan kalau pergi ke kita punya page, website, ada yang BDS National Committee punya website especially. So ada banyak lagi senarai barang lain, tapi kita pilih dan sesuaikan jugalah dengan kat Malaysia mana yang lebih popular, those kind of thing. So I'm not sure about Dior, Azam, is it in our list? Alright. Rasanya tak ada dalam. It's not in our list. Kita bukan macam main macam tak suka lah dia ni, so kita boycott. So kita bukan macam tu. Kita memang macam yang Azam explain tadi, mereka akan buat sit down, mereka akan research, study dulu apa impact dia, banyak mana dia bagi kesan terhadap macam orang Palestine yang being oppressed tu, dan juga ekonomi Israel. Barulah kita keluarkan dia sebagai barang-barang yang atau brand atau produk yang kita nak boycott. So kita bukan macam just tak suka je and then kita boycott. So McDonald, nanti kita ada soalan yang kita nak jawab pasal McDonald. Yang keempat, tak faham. Kejap ada, kejap tak ada brand-brand fast food ni. Admin tolong serius sikit bila posting benda boycott ni, sorry. Banyak pihak akan dapat tempias. Admin tak nak boycott KFC sekali ke? Setahu saya Pizza Hut Malaysia ni diambil alih oleh KFC Malaysia. Macam mana pula dengan Starbucks yang keluar statement tempoh hari? Nestle yang sekian lama bertapak kat Malaysia ni macam mana? Macam mana pula dengan brand lain yang ada syarikat di Israel macam Intel, Dell dan lain-lain? Banyak kan ni. Tu tak kira produk negara pro-Israel macam Singapore.
Saya faham minat kami boycott yang ada sumbangan direct dengan Israel, tapi McDonald Malaysia dah jelaskan business model dan how they are not involved in what happened in Israel. Jadi apa justifikasi admin masih nak letak McDonald sebagai senarai boycott? Tolong penghalusi balik semua posting ni, jangan merecycle je sebab ada ramai yang akan refer you as guideline. Oh tak apa. Like this is good Azam, like macam you know like we are the fatwa people for barang untuk boycott. So statement ni bagus, so maybe kita boleh address sikit like kenapa KFC tak ada dalam tu, kenapa pula kita baru letak McDonald balik, you know. Boleh jawab? Suruh dia jawab. Baik, saya ingat yang McDonald kita jawab terus lah kan. Ada banyak soalan McDonald ni. Ya. Saya rasa beberapa perkara nak jawab. Yang pertama, ni secara umum mana-mana organisasi pun kalau kita masuk kerja tempat tu, saya rasa normal kita kenalah ikut arahan ketua, arahan bos kan. Maksudnya kalau kita masuk syarikat, katalah McDonald ke apa ke, tentunya kita kena ikut pakai undang-undang dia, uniform dan sebagainya. Boleh ke kita tukar sendiri-sendiri uniform ataupun apa-apa kita buat sesuka hati kan. Jadi kita ambil dari sudut itu secara umumnya, apa-apa yang mana-mana cawangan dia buat tentunya dari segi HQ McDonald tu tentunya dia kena rujuk atau bagi persetujuan sama ada direct atau indirectly, sebab semuanya bertanggungjawab kan, kita dalam satu organisasi. So setakat itulah yang kita punya pendapat. Remember, kita punya message ni, apa yang kita tahu, apa yang kita dapat maklumat. Itu dari sisi kita punya justifikasi. Banyak yang tanya McDonald ni, banyak lagi brand lain kan. So sebab tu saya nak sebut dari sisi keutamaan. Betul ada orang tanya dulu BDS ya, saya tak nak cerita NGO lain. NGO lain tu, NGO lain akan jawab. Buat apa kita nak jawab kan. Jadi cerita McDonald betul. Sebelum ni bukan jadi keutamaan. Sebelum ni saya nak ulang. Sebelum ni tiada dalam list. Tiada dalam list sehinggalah bulan ni dan kita dapat dan BDS National Committee punya nasihat terlalu sebab keadaannya sangat genting. McDonald telah dimasukkan dalam senarai dan kita terangkan kita punya pendapat, justifikasi kita bagaimana ada cawangan mereka yang memberi sokongan kepada sebelah sana. Itu yang kita bagi tahu. Jadi sebab tu ada orang dia rasa confused, sebelum ni ada, sebelum ni tak ada. Memang betul. Ini ialah yang terbarulah, pendapat yang terbaru. Yeah. Tapi sekarang ni mungkin saya nak kongsi satu benda. Saya sebut tadi tentang keutamaan. Kita nak bagi satu contoh lagi keutamaan yang lain. Di Gaza, saya ada nampak satu video tu. Bagaimana jalan raya boleh dimusnahkan. Kita pun kalau cakap saja tak faham macam mana jalan tu boleh dimusnahkan kan. So rupanya dia gunakan jentera berat untuk musnahkan jalan supaya menyukarkan perjalanan lah. Jadi jentera-jentera berat, contohnya yang again dah lama jadi senarai untuk kita sarankan sama ada boycott ataupun seruan kita kepada fund manager ataupun licensor dan sebagainya untuk produk Caterpillar. Caterpillar ni jentera berat. Kalau dekat mana-mana negara pun kegunaan dia untuk bina bangunan, bina rumah, bina jalan raya dan sebagainya. Tapi di sana terbaliklah pula ceritanya ya.
terbalik ceritanya, maksudnya aktiviti rampasan tanah tadi kita sebut sebelum bermula tahun 48 sehingga hari ini. Jadi dia untuk tunjuk kononnya dia tu baik sikit dan demokratik, dia ada buat SOP cara yang mengarut dia, which is dia akan keluarkan satu court order dan dia hantar notis kepada rakyat Palestin yang duduk situ turun-temurun berpuluh generasi. Court order tersebut, kami ada surat mahkamah suruh kosongkan rumah, not only kosongkan rumah, kami dapati rumah tu haram, kamu kena robohkan rumah tu sendiri. Kalau tak roboh, tak apa, dia akan tolong roboh dan dia hantar bil pula. Dia hantar bil untuk rakyat Palestin tu kena bayar. Jadi nampak baik kan, bertamadun sikit sebab dia tak pakai bom. Dia tak pakai bom-bom ni. Nampak baik lah kan. Jadi adanya jentera yang dibina khusus lah kontrak dengan Caterpillar ni. Jadi ini yang kita kata Caterpillar pun ada aktiviti dia melalui kalau saya silap D7, kalau tak silap dia punya model jentera tu khusus dibina untuk kegunaan ketenteraan dan apartheid, tujuan apartheid di Israel. Sebab tu yang kita kata keutamaan. Isu McDonald, isu betul 23 bulan Oktober aja baru PDS National Committee sarankan untuk boycott. Jadi saya rasa nak ingatkan ni, saya jawab secara semua soalan ni ya Pak Wina pasal McDonald ni. Banyak lagi kita nak ingatkan pendengar yang syarikat-syarikat lain yang mana membantu negara penjajah apartheid ni lah. Jadi kalau tak nak tak setuju, this is opinion kan, opinion kita. Ada orang sampai rasa dia nak boycott semua produk Amerika ke, pilihan masing-masing. Go ahead. Kita hanya bagi pendapat dengan apa maklumat yang kita ada. Kalau ada maklumat yang terbaru, sebab tu kita pun akan update, dan cuba berkongsi lah. Yang apa yang tak betul kita salah tu, macam tu tadi kita sebut G4S tu dia dah berhenti, so kita pun okey lah, kita dah keluarkan dia dari senarai. Okey. So basically bila kita ajak boycott ni, kita nak ajak orang boycott secara berstrategik dan sesuatu yang achievable. Kita faham like sekarang ni semua orang rasa macam oh my god, I have to do something more for everyone in Palestine, especially in Gaza. So semua orang tengah semangat dan rasa macam sikitnya dia orang ni punya list kan. Tapi list kita orang memang dah, kita ongoing punya list. Ada yang macam tadi Azam cakap, ada yang kita dah keluarkan sebab memang dah tak ada konflik lagi dengan Israel. Dan kita tak nak benda ni just bermusim. So kita nak memang pressure diorang sampai diorang memang dah tak ada kaitan dengan Israel. Tu yang kita nak. Sebab tu kita punya list tu, kita berhati-hati dan kita strategik dan satu yang boleh dicapai insyaAllah. Sebab tu ada yang tak ada dalam list, ada yang ada dalam list. Dan macam McDonald pun it takes like kita punya komiti untuk bersidang, untuk kaji dulu perlu ke tak perlu untuk boycott. Dia memang macam tu lah. So kita bukan macam melulu or emotional je. Sebab benda ni adalah salah satu jihad juga untuk pembebasan Palestin, mengembalikan hak orang Palestin yang ada dekat Palestin, yang ada dekat Israel, yang ada dekat diaspora. Maksudnya yang tak boleh balik pun. Memang ada yang memang takkan boleh masuk West Bank atau Gaza langsung. So itu adalah tujuan kenapa kita boycott secara berstrategik ni, dan kenapa juga BDS ni menjadi target dekat UK, dekat US, dekat orang punya parlimen nak haramkan kita. Sebab kita adalah salah satu cara protes yang aman dan mengikut undang-undang. Sebab tu diorang nak target kita. Sebab diorang cakap ni suasana nak kacau sebab kita ikut undang-undang kan secara aman. So tadi kita dah jawab. Tambah sikit tentang undang-undang tu kan. Ada orang kata berjaya ke BDS ke macam mana kan. Ada orang kata BDS ni macam NGO nyamuk je ke.
uh, saya cadang pendengar cubalah tengok BTS ni, macam dia merata dunia ada. Saya pun heran tau. Sebab you can find it North America, South America, Asia, Europe, Afrika, semua ada. Dan majoriti bukan orang Islam. Ya. Itu yang best tu. Diorang ni bukan orang Islam. Dan bila kita tanya, mereka ni punya sebab kami manusia. We have same blood colour, same hair, same eyes. Mereka tak kisah pun pasal agama ni kan. Dan lagi pasal undang-undang tu, kalau ada orang kata BTS ni tak ada taring ke punya, dekat Amerika dia ada state masing-masing. Masing-masing banyak buat anti BTS law. Sebabnya sekutu di Amerika tu mereka ambil signal daripada Israel, dia buatlah anti BTS law. Jadi anti BTS law maksudnya mana-mana individu atau syarikat yang hendak sign kontrak dengan kerajaan mesti sign aku janji bahawa mereka takkan boikot Israel. Uji ke? Negara US tau. Maksudnya kalau di US tu, kalau nak kutuk ataupun boikot negara di sendiri Amerika tak ada masalah pun. Sebab itu kebebasan bersuara mereka. Tapi kalau Boikot nak negara asing tak boleh kan? negara asing jadi tak boleh tau. So sampai begitu sekali. Dan juga ada lagi kenyataan daripada negara Israel itu sendiri. Mereka belanjakan ratusan juta, saya ingat 100 million Israel shekel kot kepada kementerian strategik dia untuk lawan mesej di social media kempen terhadap bukan kami je lah kan, kempen untuk Palestin. Jadi BTS tu jadi target sebab salah satu dari advokasi. Okay. Ya. So ada soalan ni tanya, rasa BDS Malaysia akan follow BDS National Committee kan admin? Yes, kita memang follow BDS National Committee. Hai BDS Malaysia, so far dalam post-post ini tiada McDonald, untuk Malaysia adalah ke Starbucks dan McD termasuk dalam nama boycott. Okay, kita dah jawab tadi. Dah. Mungkin boleh jawab balas khusus pada poin yang telah dikemukakan, iaitu tiada satu individu atau syarikat yang boleh memiliki saham lebih dari 10% dan keseluruhan saham itu terpecah kepada 1.8 juta entiti. Untuk mengatakan syarikat induk bersebahat seolah tak valid sebab tak ada satu entiti pun yang boleh bertindak selaku majority shareholder untuk arahkan sumbangan kepada itu dan ini. Mohon pencerahan. Terima kasih. I think pun you dah jawab juga yang tu tadi. Tadi I think ada soalan. Kenapa tak nampak? Dah hilang lah soalan. Okay, I think that's it. Kita dah jawab semua soalan yang berkaitan dengan poster pasal boycott lah. So kalau ada yang poster yang dah lama-lama tu dah terlepas, sorry. Dan kat sini pun tak ada orang tanya soalan. Ada orang nak join live? Siapa ni? Okay. I think last kali Azam like before we end this. Lepas ni boleh nampak lagi dekat kita punya Instagram dan kita akan post juga kat YouTube dan Facebook kita this live session. Tapi your last word Azam before we end this. So first kali kita nak ingatkan niat kita untuk bantu rakyat Palestin, dan seboleh mungkin kita akan cuba sampaikan mesej yang betul dengan melalui apa jua research yang dibuat bersama-sama, bukan saja di Malaysia tapi dengan sama-sama BTS di seluruh negara, di seluruh dunia. Saya nak kongsi satu website nama Who Profits. Siapa dapat manfaat? Who Profits. Who Profits banyak tulis tentang research mereka, syarikat-syarikat yang dapat kontrak yang di apartheid tu. Jadi
kalau tuan-tuan pergi situ lagi banyak tau. Jadi jangan minta BTS Malaysia boycott mereka juga, sebab kalau dia tak berniaga kat Malaysia kami tak nak kempen lah, kan. Sebab tu kita pun cuba senarai pendek, dan boycott ni bukan untuk semua, kita boycott beberapa syarikat supaya, dan itu pun ikut keutamaan, ya, keutamaan supaya syarikat lain. Saya nak ingatkan, you have environmental social governance compliance that you have to do, and sustainable development goal. So is whatever you are doing complying to this kind of requirement. Ya, ini untuk syarikat di bursa saham, yang fund managers, ya, sama ada kita nak ikut undang-undang dunia ESG atau juga apa yang bersangkutan dengan akhirat. So you choose. Kita sampaikan, this is our opinion. Ya, kita je sebagai cadangan berdasarkan benda yang kita dah kaji, kita dah buat kajian lah, apa impact dia apa semua tu. Jadi jangan marah kalau ada yang tak ada dalam list, dan jangan marah juga bila kita suggest certain brands ataupun produk ataupun service tu. Semua orang kita just doing our part, our small part untuk bantu mereka di Palestine, di Gaza, di West Bank. Dan insyaAllah dengan kita punya small part ni akan bagi impact supaya orang Palestin dapat balik hak mereka. Negara mereka akan bebas insyaAllah. So that's all. Thank you so much. Ramai juga Alhamdulillah yang join kita. Alhamdulillah, terima kasih. Dan terus doakan untuk semua orang dekat Palestin, especially Gaza. Harap-harapnya genosid ni akan berakhir. Mereka akan dapat balik hak mereka insyaAllah soon enough. Dan do something kalau anda daripada warga negara yang ada Israel Embassy dekat negara anda. Like what you can do is pressure your representative to kick Israeli embassy out from your country. That is like the thing that you have to do now. So if you're in the country that has Israeli embassy, do something, kick those embassies out from your country. As for Malaysian, we do not have that. So we are doing our boycott part, insyaAllah. Keep making dua for them, and also donate to the rightful charity organisation, insyaAllah. Thank you so much everyone. Thank you so much Azam. InsyaAllah kalau ada